Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat dan sejahtera hendaknya ya. Kita alhamdulillah hari ini sudah habis dah hari tasyrik Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari tasyrik ni sudah habis ya. Kita sudah berada di hari yang ke-14 Zulhijjah. Alhamdulillah kepada mereka yang pulang dari kampung, alhamdulillah selamat sejahtera dah bertemu dengan keluarga, dah berjumpa dengan ibu bapa khususnya, dan mudah-mudahan terus semua sihat dan sejahtera, terus berbakti kepada kedua ibu bapa masing-masing. Dan pada pagi yang ceria ini, alhamdulillah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada yang telah selesai berkorban ataupun mengerjakan ibadah korban kepada, kerana tahun ini tidak ada hanya 8 orang sahaja umat, hanya 8 orang sahaja warga Malaysia menunaikan haji. Itu pun kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah melaksanakannya dengan baik. Saya mohon sekiranya ada yang menonton hari ini, tolong komen suara saya didengar ke ataupun tidak, atau bagaimana supaya saya nampak ada notifikasi Arash ni, tolong komen suara saya okey ke, suara bonda okey ke, atau bagaimana saya harap sebab hari ni saya guna StreamYard semula, hari tu sudah pernah guna StreamYard, saya bonda malas nak guna tiap hari, guna handphone, dia handphone meragam pula, tukar balik kepada laptop, mungkin lebih bagus okey. Apapun kita teruskan juga bertasbih, bertakbir, bertahmid, zikrullah walaupun kita kata 10 terawal Zulhijjah itu dianggap sebagai bulan yang bulan yang ataupun hari-hari yang afdal kita berzikir, afdal kita bertasbih, bertahmid, tetapi pada hari-hari yang lain juga kita teruskan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Saya harap ada Farizah ni, ada Nutfia, tolong komen terang ke suara bonda hari ni, harap-harap okey nampaknya Farizah bagi thumbs up, amat terang lah tu hendaknya, mudah-mudahan baik-baik belaka. Kemudian sebenarnya kita balik semula kepada kita punya kita punya tadabbur. Kemungkinan besar hari ni tamatlah tadabbur kita untuk surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan
tidaklah berhenti, stop pula. Line ini pun kita tidak dapat nak tentukan sebab pernah sekali dia stop, tapi dia stop betul-betul pukul 11.30. Jadi hari ini harapnya baik-baik saja. Dia boleh stop pada masa yang ditentukan ataupun tidaklah dia terputus-putus. Okey. Kita hari itu sudah baca ayat yang ke-88 A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ini sebenarnya bermula pada sini. Allah Subhanahu Wa Taala mahu menerangkan tahap-tahap mereka di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, hari pembalasan. Ada beberapa tahap manusia dan yang paling tinggi ialah al-muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Muqarrabin ini ialah as-sabiqun as-sabiqun. Sebelum ini kita dah baca dan Bonda pun dah terangkan beberapa hari yang lalu. Cuba kita pin message. Okey. Ini Hanisah Waalaikumsalam. Okey, saya nampak dia pakai mask tu. Kita perlu diingatkan semua sudah diwajibkan memakai mask tak 1 hari bulan Ogos. Hari ni dah 4 Ogos. Kita kena pakai lain. Saya balik kepada perbincangan kita. Ayat yang ke-88. Ya ke? 88. Ya. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun mereka yang daripada golongan muqarrabin, kita dah bicarakan juga siapa yang muqarrabun hari itu. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Apa hidangan saya sebut dalam tajuk yang Bonda war-warkan pagi tadi ialah hidangan mana yang kita nak pilih di akhirat sebenarnya. Sebenarnya bukanlah hidangan itu makanan saja, tapi hidangan sambutan maksudnya. Bagaimana sambutan yang kita nak duduk di tahap mana untuk sambutan yang sambutan bagaimana yang kita kehendaki di akhirat nanti. So sambutan yang pertama pada golongan muqarrabin, dia kata farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Rauhun saya dah bicarakan juga pada sebelum hari raya. Bonda ulang takut-takut banyak sangat makan ketupat, makan rendang, lupa dah. Jadi kita baca balik. Farauhun wa raihanun, maksudnya rauh itu ialah istirahah, berehat, rasa tenang, rasa bahagia, rasa macam suka relax, itu rauh istirahah min kalimah rauhun. Kemudian waraihan, raihan ini asal maknanya ialah makanan, rezeki ataupun rahmat. Raihan ini rezeki ataupun rahmat. Dia juga memaknakan dia wangi, tetapi dalam ayat ini ialah raihan merujuk kepada rezeki atau rahmat. Bonda dah bicarakan dulu bahawa rauhan ini masuk ke syurga ini ialah raihan. Masuk ke syurga ialah rahmat Allah. Belum tentu orang yang beramal boleh dapat masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri kita rahmat. Allah yang beri kita masuk syurga kerana rahmatnya. Malah kita beramal pun, Bonda ulang banyak sekali kita beramal pun rahmat Allah. So sebab itu kita perlu bersyukur kalau kita hari ni selesai salat subuh, kita ada mengaji, kita ada ni, kita syukur ya Allah sedarkan saya dapat melakukan dengan baik ibadah hari ini dan sebagainya. Okey. Selalu Bonda tanya, selesai tak amal kita hari ini bagaimana? Bukan selesai lah, maksudnya sampai tak ke tahap yang kita sebab kita sendiri pun ada benchmark kita. Saya hendak hari ni macam ni. So sampai atau tidak, kalau tak sampai kita boleh cover sekejap lagi lepas live ini. Okey. Satu lagi faraihan, jadi raihan itu rahmat, dan satu lagi ulama tafsir mengatakan dia merupakan
al-ma'ruf allazi, satu kebaikan yang Allah berikan di akhirat nanti. Maksudnya itu sambutan untuk orang yang muqarrab. Sambutannya ialah rauh wa raihan wa jannatu na'im, dan syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudian itu golongan pertama, golongan terbaik, first class. Siapa yang tak nak first class? Kemudian wa amma in kana min ashabil yamin. Ini pun golongan yang golongan puak kanan. Kita kan mengharapkan golongan puak kanan inilah mudah-mudahan kita mendapatkan rekod kita di sebelah kanan. Saya nak tanya sahabat-sahabat semua yang mengikuti tadabbur surah Al-Waqi'ah ini. Berapa kali dah sebut sebenarnya? Dalam satu surah Al-Waqi'ah tu, berapa kali cerita tentang Ashabul Yamin ini? Berapa kali? 3 kali kan? Mula-mula disebutkan Ashabul Maimanah ma Ashabul Maimanah. Kemudian disebutkan Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin. Hari ini yang ketiga disebutkan, dia nak jelaskan, dia beza dengan yang hari tu. Hari tu dia terangkan keseronokan. Tapi hari ini ialah bagaimana sambutan yang diberikan kepada Ashabul Yamin. Apakah sambutan yang diberikan kepada Ashabul Yamin? Dia kata sambutan yang diberi kepada Ashabul Yamin, tengok, okey, sambutan yang diberi kepada Ashabul Yamin itu ialah fasalamun laka min ashabil yamin. Maka mereka mendapat salam. Bukan salam setakat assalamualaikum, berjabat salam begitu. Tetapi apakah maksud fasalamun laka min ashabil yamin? Saya hari ini bukakan kitab tafsir sebab mudah-mudahan kita ambil makna yang tepat ni. Dia kata in kana al-mutawaffa, sekiranya yang meninggal itu min ashabil yamini, daripada puak kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka mereka mendapat ucapan. Maksudnya fa innahu yusallimu, mereka ini selamat daripada azab api neraka. Jadi maksud salam di situ, salah satu dulu yang sebab banyak maksud. Yang pertamanya, of course, selamat daripada api neraka. Jadi bila mereka dapat saja dia punya rekodnya, dia menjadi Ashabul Yamin, maka mereka itu adalah golongan yang selamat daripada api neraka. Dia selamat daripada api neraka. Sebab itu dikatakan salam. Wa annahum yusallimun min azabillah, daripada azab Allah. Ataupun sama juga maknanya, saya tak payah baca bahasa Arab yang maksud selamat. Dan dikatakan bahawa kalau kita berdoa kepada kita kita dengar ada hadis yusalli wa yusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdoa untuk mendapatkan Rasulullah mendapat kesejahteraan. Jadi makna yusallimun di situ maksudnya yusallimuna alaika ya Muhammad, kamu selamat wahai Muhammad. Atau maknanya dikata salim ta ayyuhal abd mimma tukrih fa innaka min ashabil yamin. Dikata asalnya begini, kamu telah selamat, kamu adalah golongan puak kanan, kamu terselamat. Sebab itu dikatakan fasalamun laka. Dan dikatakan juga perkataan salam itu adalah satu tahiyah, satu ucapan, satu sambutan. Sambutan yang diberi di akhirat nanti, macam orang datang rumah kita lah, ahlan, jemput, macam itulah. Apabila masuk syurga nanti, dia akan diberikan salam, jemput masuk ahli yamin, di alu-alu, tapi alu-aluannya tu bukanlah macam alu-aluan di
di dunia, malah lebih hebat. Saya cuma berikan perumpamaan ataupun contoh supaya kita boleh melihat bagaimana seronoknya kalau kita berada di puak kanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, para sahabat sekalian, mengingatkan diri sendiri, ya, kita mengejar ashabul yamin. Mengejar ashabul yamin. Mudah-mudahan kita disambut, subhanallah, kita disambut di akhirat nanti dengan salam. Malah disebut salam minallah. Allah mengucapkan sejahtera kepada kita, mengucapkan kita selamat. Macam kita sambutlah selamat datang, kita datang aja yang selamat, lain tak selamat. Tetapi di akhirat nanti selamat daripada api neraka. Sejahtera duduk di syurga. Senang lenang, raihan duduk di syurga. Okey. Dan disebutkan ada 3 salam, fasalamun di situ ada 3 kali. Dalam hidup kita ni, kalau kita berbuat baik di dunia, salam itu ataupun kesejahteraan disebutkan itu ada 3. Ahaduha inda qabdi ruhi fid dunya. Yusallim alaih malikal maut. Salam yang pertama ataupun ucapan pertama ataupun selamat yang pertama ialah ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Malaikat maut itu memberi salam kepada kita. Ya Allah, tabarakallah. Kalau kita lah dalam menghadapi sakaratul maut dan malaikat itu memberi salam. Seram pula rasa. Maksudnya begitu sekali sambutan salam diberi kepada orang yang baik-baik ashabul yamin ini. Masa dikeluarkan rohnya lagi telah diberi salam oleh malaikat maut. Okey, itulah mak tafsir sebutkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata ini kerana disebut dalam surah An-Nahl, kita boleh lihat dalam surah An-Nahl dia kata ada sudah disebutkan wallazina tatawaffahumul malaika tayyibin. Mereka diambil nyawanya di akhir nanti dengan malaikat tu berbuat baik kepada dia. Senang sahaja keluar nyawanya. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita ni kan, kita pula menghukum orang tu tak baik, susah, keluar nyawanya, susah nak pergi. Sebenarnya kita tak tahu. Yang kita nampak, yes, betul ada orang macam senang, betul lah tu, harapnya memang senang lah. Tetapi kalau kelihatan dia susah, kita jangan menghukum dia tidak bagus sehingga susah nyawanya keluar. Sebenarnya boleh jadi malaikat menunjukkan, boleh Allah menunjukkan yang kelihatan susah tetapi sebenarnya malaikat mencabut nyawanya dengan mudah pun. Jadi kita tidak boleh menghukum orang dengan melihat ketika dia nazak, ketika dia pergi, dia tu tidak bagus. Tapi kalau memang kelihatannya mudah, itu memang mudah lah. Kita selalu nampak orang tu sekali terus pergi, kita pun mengiringi dengan doa, mudah-mudahan dialah golongan ashabul yamin yang malaikat maut memberi salam kepada dia. Malaikat maut mencabut nyawanya dengan tenang. Malaikat maut menariknya dengan tenang sekali. Jadi dia tidak menghadapi apa-apa kesusahan. Kemudian satu lagi, tadi yang pertama, yang kedua inda ketika dikubur, dia kata yusallim alaihi munkar wa nakir. Munkar dan nakir memberi salam kepada dia. Munkar nakir yang orang takut itu menjadi baik sangat kepada orang yang ashabul yamin ini. Jadi mereka kita kata mendapatkan di dalam tadi yang pertama ketika nyawanya dicabut, yang kedua ketika di kuburan. Kubur, orang kata ada azab kubur. Munkar nakir datang bertanya,
tentang Tuhannya siapa, tentang ini, malah tidak memberi kesukaran kerana Munkar Nakir memberi salam, dia kata. Yusallim alaihi munkar wa nakir. Yang ketiga, inilah kalau sampai di hari kiamat, dia kata inda ba'athihi fil qiyamah, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, yusallim alaihi malaikah, diberi salam in qila usuluhu ilaiha, ketika dia sampai di situ malaikat menyambutnya dengan salam. Okay. Jadi fasalamun laka min ashabil yamin ini ada 3 kali menurut sebagian ulama tafsir. Dia kata yang pertama ketika dicabut nyawanya, yang kedua ketika dikuburan, dikubur, terlepas azab kubur, malah Munkar Nakir mengucapkan salam dengan lemah lembut, maksudnya tidak ada kekasaran dan sebagainya. Yang ketiga ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti, para malaikat memberi salam kepadanya. Okey. Dan kita lihat pula ayat seterusnya. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Jadi sekarang masuk kepada tahap yang ketiga. Dia tak sebut dah ashabus shimal di sini, disebut tadi lepas kalau di kenapa ashabul yamin diulang? Dia dah sebut dah ashabul yamin dulu dalam ayat sebelumnya. Tetapi ashabus shimal tidak disebut. Yamin, ashabul yamin itu disebut berulang supaya kita ada motivasi, semangat untuk menjadi ashabul yamin itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kerana kalau sebut ashabul shimal, kita tak nak ashabul shimal, kita nak jadi ashabul yamin. Kita nak dapat salam tu, tiga tempat kita nak dapat salam. Kita nak dapat kesejahteraan, kita nak dapat selamat daripada azab kubur, masya-Allah. Kemudian dia kata yang selepas daripada tahap ashabul yamin ini, wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Yang seterusnya ialah golongan yang pendusta. Ad-dallin, yang sesat. Jadi mereka ini, golongan sesat ini, golongan yang mendustakan para rasul, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan para yang terdahulu. Mereka diseru untuk menerima pengesaan kepada Allah. Mereka diseru untuk beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak beriman. Maka merekalah golongan yang sesat. Maka datanglah ayat-ayat yang menjelaskan maka datanglah maaf ada call masuk. Jadi golongan yang mukazzibin ini ialah golongan yang sesat. Apa pembalasannya? Pembalasannya ialah hilang pula saya punya. Berkata amma in kana minal mukazzibin bil ba'si, mereka yang mendustakan hari akhirat. Jadi al-mukazzibin dusta apa? Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, tidak mahu menerima tentang kerasulan Muhammad, malah mereka termasuk juga mereka yang tidak percaya berlakunya hari akhirat. Mereka yang tidak percaya berlakunya hari kebangkitan. Mereka yang tidak percaya berlakunya hari kiamat. Bunda rasa bunda banyak kali ulang. Kadang-kadang kita ni sebut banyak kali bahawa kita adalah sangat percaya dengan hari kebangkitan. Sangat percaya. Tak ada orang kalau kita tanya beriman tak dengan hari akhirat. Semua kata beriman kalau dia dah masuk Islam. Bukan dah masuk Islam. Maksudnya mereka yang, terutamanya kita lah yang Islam dari kecil. Tidak ada yang mengatakan saya tak percayalah ada hari akhirat.
tetapi sebenarnya perlakuan kita juga adalah gambaran yang sangat jelas kita ni percaya atau tidak hari akhirat. Percaya atau tidak hari akhirat, itu yang paling penting. Perlakuan kita takut untuk melakukan perkara-perkara mungkar, takut untuk mengutuk orang lain, takut untuk memfitnah orang lain, takut untuk semua, kerana di akhirat nanti kita akan dikira, kita akan dihisap. Malah mungkin bila kita, bukan malah mungkin, memang benar, kalau kita buat amal bagaimanapun, kita kuat semayang, kita kuat ngaji, tapi kita mengumpat, kita mencerca, kita dengki, dendam, macam-macam lagi, itu menghapus kebaikan kita. Ta'kulul hasanat. Dia akan memakan kebaikan kita sebagaimana ta'kulul an-nar al-khatab, sebagaimana api membakar kayu api. Jadi jangan main-main. Kalau yakin dengan hari akhirat, please jangan mengumpat, jangan mendengki, jauhi semua itu. Kita punya prasangka-prasangka, kita selalu cakap baik. Dia macam ni tau, ada kaedah kalau kita nak perkara baik. Dia kaedah, mudah-mudahan saya pun ingat, bukan tuan-tuan perempuan saja. Contoh kalau kita rasa memang kita ni perasaan itu datang dari dalam, yang kita kadang-kadang Buddha ada sebut dah sebelum ni, perasaan yang pertama itu bukan kuasa kita untuk menolaknya, tetapi yang menolak, yang kita yang kita nak tolak ialah yang kedua. Bila kita tambah itu, maksudnya bila rasa geram, nyampah tengok orang tu, kita buang terus, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ingat hari kiamat kita akan dikira. Maka bagaimana cara? Terus fikir kebaikan orang tu. Terus lihat di mana kebaikan orang itu. Terus fikir. Contoh kalau kita ada adik-beradik lah ni baru balik dari kampung. Apalah dia ni, tak datang langsung tengok orang tua. Kan? Kita pun fikir. Memang benda itu akan datang dalam pemikiran kita. Jadi, kita pujuk hati kita supaya kita tidak fikir. Kita pujuk hati kita, bukan pujuk hati mak kita dulu. Pujuk hati kita supaya kita jangan mengata, jangan menyangka yang bukan-bukan. Kita terus kata, oh, mungkin dia tunggu kita orang balik supaya mak tidak, ibu bapa ni tidak sunyi. Bila kita dah jumpa ramai-ramai, lepas tu nanti tiba-tiba hilang. Kita boleh sangka, oh nanti setelah saya pergi dia datang untuk bergilir-gilir supaya ibu bapa kita ni tidak rasa sunyi, sentiasa sahaja ada orang bersamanya, kan? Itu yang kita perlu fikirkan, itu yang perlu kita ingatkan supaya kita tak terus-terusan memikir yang tak bagus. Contoh lagi, kadang-kadang kita lihat kita pergi rumah orang tu dan dia tak sediakan makanan lah, dia duduk diam. Kita tak boleh bersangka buruk. Ada orang kan pergi rumah dia langsung tak bagi minum, bakhil. Oh, tak boleh macam tu. Sangka baik. Mungkin dia tidak sihat, satu. Mungkin dia merancang, ini Bonda pernah sebut, sebab Bonda pernah jumpa orang macam ni. Dia buatkan makanan, tiba-tiba makanan tu tak jadi. Mungkin dia guna beras lama, dia berbau, dia nak bagi kita tak sampai hati. Dia nak bagi yang terbaik sebenarnya. Jadi kita jangan ada prasangka-prasangka, apa saja kita boleh berprasangka. Ingatlah, inna ba'daz-zanni ithmun. Sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jadi kita kena ingat bahawa kalau ada prasangka masuk dalam diri kita, ingat nanti kita akan dihisap di hari akhirat. Kita bimbang dia memakan kita punya amal-amal yang banyak, bangun tengah malam, tapi prasangka kita ada.
maka kita buang jauh-jauh prasangka itu. Itu juga cara membersihkan hati, cara menenangkan hati. Kita tinggalkan, kita terus fikir, mungkin prasangka saya sebenarnya itu tidak betul. Yang betulnya dia memang orang baik. Kita fikir-fikir, korek kebaikan orang tu. Lihat kebaikannya. Dia mesti ada kebaikan. Bila datang keburukannya, ingat kebaikannya. Bila datang keburukannya, ingat kebaikannya. Kerana untuk mencari keburukan orang memang banyak. Tidak perlu masa yang lama. Syaitan akan datang bantu untuk menyusun banyaknya keburukan orang lain. Jadi, janganlah kita berkawan dengan syaitan. Kita tidak mahu untuk sampai nanti di akhirat syaitan itu yang menjadi pemandu arah kita. Kita akan menjadi golongan yang disebutkan ini, amma in kana minal mukazzibin. Sebab pendusta hari akhirat ini bukan daripada dia cakap saja saya tak percaya hari akhirat, tak percaya hari akhirat. Tetapi termasuklah orang yang melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah kerana tidak takut dengan azab akhirat. Kalau kita ni takut dengan azab akhirat, kita tidak langgar perintah Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah. Bunda selalu sebut, kalau orang kata dia perangai je macam tu, pakai aja macam tu, hati baik. Yes, memang ada hati baik, penyayang, pengasih dan sebagainya, ada hati baik. Tetapi kalau dia pakai tidak sempurna, bagaimana kita nak kata dia hati baik? Hati baik mungkin bermaksud hati baik, dia sayang kawan-kawan, dia bantu kawan-kawan. Tetapi di mana niat dia? Adakah niat dia kerana Allah? Kalau niat dia kerana Allah, maka semua yang dilakukannya itu niatnya kerana Allah. Kan? Tentunya dia pakai pakaian juga kerana Allah. Dia mahu menutup auratnya. Tapi kalau dia kata dia tak tutup aurat itu, kita tak boleh ukur kebaikannya daripada situ. Memang kita tak boleh ukur. Siapa-siapa pun, orang yang pakai litop pun kita tak boleh ukur. Yang kita ukur, yang mengukurnya ialah Allah. Tetapi kita kalau kita rasa macam tu, kita tak boleh nak kata dia baik selagi dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mengatakan hati baik sebab kelakuan itu ataupun apa yang berlaku di dalam hati kita, apa yang berlaku di dalam niat kita, itulah yang lahir di luar. Kalau kita cinta Allah, kalau kita taat Allah, maka kita taat semua sekali. Bukan taat pada ketika tertentu saja. Contoh, kalau pergi majlis ini pakai tudung litup. Kalau pergi majlis ini buka. Kalau pergi majlis ini gosip sana gosip sini. Kalau pergi majlis ini astagfirullah tidak berhenti. Kita sebagai umat Islam, kalau tengok yang begitu, kalau kita tidak mampu baiki, kita doa, kita istighfar. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, bukalah hatinya. Berilah hidayah supaya dia taat perintahmu. Bunda selalu sebut selain kita doakan diri kita sendiri, kita doakan juga orang lain. Sebab itu Bunda selalu sebut, sebenarnya kita ini ada tanggungjawab juga untuk mendoakan orang lain. Kerana kalau kita doakan, maka kita tidak mengutuk. Satu lagi cara supaya kita tidak mengumpat, kita tidak mencela, kita terus berdoa, ya Allah berilah kebaikan kepada dia, ya Allah berilah hidayah kepada dia, ya Allah mudah-mudahan dia menjadi baik. Maka mulut kita tidak akan mengata atau memberikan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang orang tu buat kesalahan kerana dia tidak tahu benda tu salah. Tapi kita menyalahkannya seolah-olah dia telah melakukan perkara yang besar. Sebagai manusia, kita ni semua da'i, sebagai pendakwa, kita perlu berdakwah, kita perlu mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik. Kalau
kita tidak mampu mengajak dia berbuat baik atau mencegah dia daripada mungkar, kita terus doa. Kita doakan supaya dia baik-baik. Kadang-kadang juga, ini cerita dengki, hasad. Kita sebenarnya bukan sengaja untuk hasad ataupun sengaja untuk dengki. Pada awalnya dia biji benihnya sikit saja. Tapi bila dia ada dalam hati kita dan kita layan, bila kita layan, syaitan pun datang bantu juga. Dia beri memang dia ni jadi macam ni, besok kamu dia jauh lebih baik daripada kamu begini-begini, itu syaitan. Jadi kalau kali pertama, kadang-kadang kita tengok orang tu hebat ni. Hebatnya dia. Ucaplah Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Mudah-mudahan ucapan Alhamdulillah itu menghapuskan sifat dengki kita. Ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah anugerahmu ya Allah, baiknya dia. Alhamdulillah anugerahmu ya Allah, dia menjadi orang yang pandai, orang yang bijak. Ya Allah, kalau kita nak juga serupa dan sewaktu dengannya, kita doa terus, ya Allah berikanlah juga aku kebaikan serupa dengan dia. Atau melebihi, tak salah kalau kita nak berdoa, kita nak dapat lebih baik. Tetapi kita tidak boleh berdoa supaya dia jatuh. Kita tidak boleh berdoa supaya dia jadi tak bagus. Itu mendoakan keburukan kepada orang, itu tidak boleh. Ya Allah berilah kesihatan pada dia supaya dia sentiasa baik. Ya Allah kepada kami semua dan kepada orang lain juga. Jadi macam itulah nak hilangkan perasaan hasad itu. Jadi kalau kita tak boleh nak kata kita ni ada kecenderungan, semua orang ada kecenderungan yang tidak baik. Tetapi kecenderungan itu boleh diatasi. Kecenderungan itu amat boleh diatasi. Dengan kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat hari kebangkitan. Jangan kita jadi mukazibin. Ingatlah bahawa dudukku di dunia ini hanya sementara. Apabila sampai hari kiamat, saya akan dibangkitkan semula. Betul tak? Apabila dibangkitkan semula, apakah sambutan yang akan diberi kepada saya? Apakah sambutan yang akan diberi kepada saya? Itu yang kita nak cari, sambutan itu yang kita nak cari. Jadi, kalau kita memang sentiasa beriman kepada hari akhirat, maka semua perkara-perkara yang tidak baik akan kita tinggalkan. Sahabat sekalian, sebenarnya nanti sahabat kata macam baik benarlah benda ni. Kita berharap kepada kebaikan. Saya tak kata saya sudah terbaik, tetapi kita berusaha untuk menjadi baik. Kita berusaha untuk menjadi ashabul yamin. Itu usaha kita. Dan kita tak tahu kita sampai ke tahap itu atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tetapi oleh kerana kita mahu semua orang masuk kepada ashabul yamin, bukan kita saja, maka kita ajak orang lain untuk berbuat begitu. Kita tegar orang lain untuk melakukan keburukan. Jangan kata perasan sangat dia baik. Atau kadang-kadang kita sendiri diganggu oleh perasaan. Saya nak tegur saya sendiri pun tak betul juga. Sebenarnya salah tu Kalau dah tahu kita salah, kita juga banyak kekurangan, maka kita bina kebaikan. Kita cuba berusaha berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keburukan itu tidak berterusan dan kita menjadi baik. Dan kita ada semangat untuk mengajak orang lain juga ke syurga. Kita ada semangat mengajak orang lain berbuat baik. Kita ada semangat untuk sahabat dunia akhirat. Untuk bersahabat dengan mereka. Bila kita bersahabat dengan orang, maksudnya kita berusaha untuk menjaga dia baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita tidak mampu menegurnya, macam Bonda sebut tadi, paling baiknya ialah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka. Jadi bagaimanakah caranya? Ialah doa kita. Jadi jangan
ini bonda ingatkan diri sendirilah ya. Kadang-kadang memang terlalu sukar untuk menjaga diri dalam banyak keadaan, terutamanya hubungan sesama manusia. Jadi kaedah itulah yang pertama, memanglah kita perlu ingat bahawa kita ni ada titik hitam dan ada titik putih. Maksudnya ada kelemahan dan ada kekurangan. Dan kelebihan itulah yang kita perlu sumbang kepada masyarakat. Kekurangan itulah yang perlu kita tinggalkan. Dan kalau ada teguran di atas kekurangan, kita kena terima kerana kita memang ada kekurangan. Kalau orang memuji ada kelebihan, jangan kita terlalu sangat kita menjadi ego ataupun terlalu sangat bergembira dengan pujian, tetapi kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan puji-pujian mereka itu benar dan kau pelihara aku daripada sifat sombong. Sebab itu kita kena istighfar. Kalau orang puji kita, baiknya ustazah, cantiknya bonda, kalau cantik lah kan. Kita pun astaghfirullahalazim, dalam hati pun tak apa, tapi kita boleh ucap terima kasih, alhamdulillah, semua haza min fadli rabbi, inilah daripada pemberian Allah. Memang kita semua cantik belaka kan. Dan jangan kita menjadi angkuh dengan pujian. Kerana apa yang mereka puji itu boleh jadi sementara. Boleh jadi sementara, bukan boleh jadi, memang sementara pun. Jadi kita mohon kepada Allah, kekalkan perkara yang baik itu dalam diri kita, jauhkan perkara yang kurang. Dan sebenarnya sahabat yang baiklah yang menunjukkan kekurangan kita. Kalau sahabat yang tak baik ni dia puji saja, dia tak tunjukkan kekurangan. Sebab untuk menunjukkan kekurangan itu berarti kita memperbaiki diri. Kita memperbaiki kelemahan kita, memperbaiki segala perkara yang tidak baik. Maaf, saya terpaksa tengok telefon, ada pula orang call. Okey. Jadi satu lagi yang perlu kita tekankan di dalam kehidupan kita supaya kita ini benar-benar beriman pada hari kebangkitan, memang kita set dalam minda kita. Kalau saya buat salah, Allah akan hisap. Dan kalau boleh, kita tidak mahu dihisap, kita mahu terus ke syurga. Kan? Kita nak salamun alaik. Betul tak? Kita mahu salamun alaik. Bukan mudah-mudah 3 perkara itu nak dapat salam tu tadi yang kita baca. Kita nak salam ketika dicabut nyawa kita nak salam ketika kita dikubur, azab kubur, kita nak salam daripada azab neraka yang kekal abadi. Jadi kalau kita nakkan begitu, kita melangkah saja, maka kita letak dalam minda kita bahawa dunia ini hanya sementara dan akan ada hari kebangkitan. Jadi kalau kita tengok kebaikan orang, kenapa aku tak dapat macam ni, kenapa saya tak kaya, kenapa saya tak naik pangkat, dia saja naik pangkat dan sebagainya. Ingatlah, mungkin setakat ini yang Allah beri kita di dunia supaya kita ingat dia dan kita mendapat syurga di akhiratnya. Okay? Dan kita lihat, saya dah pergi jauh. Kemudian apa tadi selepas di mana saya baca tadi, fanuzulun min hamim, maka sambutan yang apa pula sambutan, sebab tu bonda sebut hidangan dalam ni. Sambutan yang disediakan baginya adalah dari air yang panas. Betul tak hidangan? Macam kita ada tamu lah, kita nak hidang apa. So, kita sebagai tetamu selepas hari kebangkitan nanti. Kalau mereka pendusta, mereka tidak percaya dengan hari akhirat, mereka tidak percaya hari kebangkitan, maka dia kata fanuzulun min hamim. Maka mereka akan datang dan disambut dengan air yang panas, menggelegak. Saya rasa perkataan hamim itu kita dah baca dah sebelum ini. Iaitulah air yang mendidih, menggelegak, panas dan akan diberi minum kepada para pendusta itu.
Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, jauhkanlah kami dan para sahabat ni semua daripada pendusta hari kiamat. Okey. Summa innakum okey. Wa tasliyatu jahim. Dan seterusnya serta bakaran api neraka. Tasliyatu jahim. Mereka sudah disambut dengan api yang panas, api yang menjulang-julang, api yang amat panas lah. Saya tak boleh bayangkan sebab panasnya hari akhirat itu. Ada diceritakan bahawa sebenarnya api neraka ini sudah dimasukkan ke laut. Sebahagian panas dia barulah ada api dunia. Begitulah bandingannya. Maka bila api menjulang panas itu yang menyambut kita, maka ya Allah, na'udzubillah, maka inilah yang perlu kita jauhkan, ya. Inna haza lahual haqqul yaqin. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat benar, perkara yang bukan satu dusta atau bukan satu rekaan semata-mata, tetapi dia adalah sesungguhnya segala yang disebutkan itu adalah benar, bukan hanya dongengan, bukan cerita-cerita sahaja, tetapi dia benar-benar akan berlaku. Jadi dia cerita tentang api panas, bakaran api yang membakar, sambutan kepada orang yang pendusta, na'udzubillah wali'azibillah, maka itu adalah sesuatu yang benar akan berlaku. Dan ayat ini ataupun ayat surah Al-Waqi'ah ini diakhiri dengan ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat yang ke-96. Surah ini ada 96 ayat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Hari tu kita jumpa juga ayat ini kan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sebelum ini ada sekali. Maknanya ayat ini sudah 2 kali disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Bila Allah kata fasabbih bismi rabbikal azim, dia kata maka bertasbihlah. Maksud kita kata maha suci Allah daripada kekurangan. Kenapa kita bertasbih? Maha suci Allah. Maksudnya kalau Allah kata ini balasannya, kita mesti terima kerana Allah itu maha suci daripada pembohongan. Allah itu maha suci daripada tidak melaksanakan apa yang dia telah beritahu. Allah itu maha suci daripada memberi azab kepada orang yang membuat kebaikan. Allah itu maha suci daripada sekiranya orang itu melakukan dosa dan tidak melakukan taubat. Maka kalau Allah menjanjikan dia neraka, maka Allah akan laksanakan. Sebab itu dia kata fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah, maksudnya niatlah kalau kita kata subhanallah, maha suci Allah, maha suci daripada apa? Segala sifat kekurangan, maha suci Allah daripada perkara-perkara yang tidak baik, maha suci Allah daripada mendusta, maha suci Allah daripada tidak melakukan, menyempurnakan, mewujudkan adanya yang dikatakan hari kiamat dan hari kebangkitan. Sebab itu sebenarnya kalau kita bertasbih ini, kita mesti sentiasa subhan rabbikal a'la wa bihamdi subhan. Semualah, maksudnya kita jangan tasbih mulut, bukan bolehlah tasbihlah mulut tetap dapat pahala, tetapi maksud pun dia di samping kita bertasbih itu kita faham apa yang kita sebut. Kita lekatkan di hati. Kenapa kita baca subhanallah wa bihamdi subhana rabbil. Macam-macam tasbih yang kita selalu baca, ia dikatakan sebagai fazkur isma rabbikal azim wasabbihu. Maka sebutlah nama Tuhanmu yang maha agung dan bertasbihlah. Ini disebutkan ni sebab nuzul ayat wa min
عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. Bila fasabbih bismi rabbikal fasabbih bismi rabbikal azim, maka apabila ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah ketika rukuk kamu. Kita baca apa kalau kita rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul tak? Sebab dia kata fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kita pun baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah, kita mengucap subhana kepada Tuhan yang maha agung, kepada Allah yang maha agung. Dan Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Baca ketika kamu rukuk, walaupun dia bukan rukun sembahyang, walaupun dia kalau tak baca sah sembahyang kita, tetapi dia dituntut, dan kita dituntut membacanya. Kemudian walamma nuzilat sabbih isma rabbikal a'la qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Dan apabila turun pula ayat walamma nuzilat wasabbih isma rabbika al-a'la, maka turunlah pula ayat Rasulullah bersabda pula, jadikanlah dia bacaan ketika kamu sujud. Jadi hari ni kita dapat maklumat kenapa kita baca subhanallah wa bihamdi, subhana rabbikal a'la wa bihamdi ketika sujud, subhana rabbikal azim wa bihamdi ketika rukuk. Itu adalah ada hadisnya, ada hadisnya. Jadi kita baca subhana rabbikal azim wa bihamdi itu ketika rukuk, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika ayat ini turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan ini ketika kamu rukuk. Dan ketika turun ayat pula fasabbih sabbih isma rabbikal a'la, ini dalam surah yang lain, sabbih isma rabbikal a'la, saya rasa ramai orang baca hafal surah ini. Sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah kata pula ij'aluha fi sujudikum. Bacalah dia ketika sujud kamu. Jadi nanti ada yang tanya kenapa baca rukuk tasbih lain, kenapa sujud tasbih lain. Sebenarnya itu adalah perintah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita baca kita ingat sebenarnya kita memang mengucapkan tasbih bahawa Allah itu maha suci dan dia maha agung. Yang kedua, Allah Rabbil A'la wa bihamdi, dia itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Subhana rabbikal a'la, subhana rabbikal azim. Azim itu maha agung, Allah itu maha tinggi. Dari segi maksud sebenarnya sama saja. Tetapi azim itu menunjuk keagungan, Allah itu maha tinggi. Dari segi bahasa lah. Dan saya harap kita apabila dah faham ini, kita semua sudah maklum, maka kita, siapa ni saya klik je, bonda bukan nampak pun siapa yang tulis. Jadi jangan katalah bonda pilih-pilih nak pin ni, bonda main klik je tak nampak pun. Harap-harap apa yang ditulis itu boleh membantu para penonton sekalian untuk lebih jelas, sebab kadang-kadang saya melihat bila lepas live itu saya tengok ramai yang suka mencatat-catat apa yang bonda sebutkan. Jadi catatan itu menjadi peringatan ataupun kita ingat. Okey, sekarang kita dah sampai kepada penghujung surah Al-Waqi'ah. Kita ada masa sikit 5 minit. Sebenarnya sepatutnya bonda buat kesimpulan kesemuanya tetapi al-maklum baru balik, jadi tidak bersedia pula, saya tak tahu dah pula boleh habis hari ni. Apa pun saya ringkaskan secara inilah dulu secara ringkas. Dulu pada siri pertama bonda dah sebutkan tentang
bagaimana surah Al-Waqi'ah ini memang kita dituntut sangat untuk menghafaznya. Kita dituntut sangat untuk membacanya, sama juga dengan ayat-ayat yang lain. Dan ada yang menyatakan bahawa mereka yang membaca surah Al-Waqi'ah ini murah rezeki. Tetapi tidak ada hadis yang sahih. Tapi tidak salah kita menjadikan dia doa. Kalau memang kita mahu murah rezeki, kita kata mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki. Tak apa, kita boleh baca dan mudah-mudahan menjadi rezeki kita murah rezeki. Dan kita juga sudah maklum bahawa surah ini dikatakan surah Makkiyah kerana lebih mengajar kita untuk beriman kepada Allah. Dan kebanyakan yang diceritakan daripada awal surah sehingga akhirnya ialah tentang hari kiamat, hari pembalasan. Dan kita dapati banyak Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi peringatan dengan perkara-perkara yang banyak perkara yang menjadi bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Maka pembuktian itu menunjukkan bahawa Allah boleh membangkitkan kita semula. Kerana kalau dulu di dunia, melahirkan kita di dunia ini, dijadikan kita ke dunia ini daripada tiada kepada ada, untuk menjadikan semula setelah kita ada itu jauh lebih mudah. Kalau Indonesia kata jauh lebih gampang. Tapi kita orang Melayu, kita sebutlah lebih mudah. Dan bukan tentang kejadian kita saja yang Allah sebutkan, tetapi juga semua perkara, kejadian langit, kejadian bumi, kejadian hujan, kejadian api, kejadian tumbuh-tumbuhan, semua sekali Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ini. Sebab itulah agaknya dikatakan dia murah rezeki, supaya kita ingat bahawa rezeki itu Allah yang bagi kita, bukan kita buat sendiri. Dia tulis semalam dalam Facebook tu sebagai peringatan juga. Sebenarnya kalau nak menyatakan hairan, memang kita kadang-kadang hairan. Kadang-kadang kita ambil pokok dari benih yang sama kita beli, tapi dia punya buah-buahan dia banyak. Lalu dia kata saya baja lah ni. Kita pun kata oh sebab baja. Sebab. Tetapi sebenarnya yang memberikan hasilnya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cerita tentang keledek ya. Ubi keledek. Tiba-tiba kami duduk-duduk adik-beradik. Adalah yang kata dah berisi agaknya keledek tu. Dah boleh cabut agaknya. Sebut dah 5-6 bulan tak cabut kerana yang tanam itu seorang pekerja dia pekerja daripada Indonesia dan dia balik ialah sebab kita upah lah dia kerja kan. Jadi tak ada siapa lah nak mencabutnya. Bila dicabut rupanya isi dia besar-besar. Saya tak tahu nak cerita besarnya berapa kilo sebiji tu. Dan dalam minda bonda ni, kalau keledek ubi ke apa terlalu lama di tanah, dia tak boleh makan dah. Jadi saya kadang kesian tengok orang beria-ia dia cabut, tapi dengan gembira dia melihat kegembiraan mengeluarkan hasil itu Allah beri kepada mereka. Rezeki Allah beri. Dan tahu kuasa Allah bagaimana. Bila dibelah cantik molek isi keledek itu walaupun di luarnya sudah berbintik-bintik keratan itu. Dan kami makan dengan kenyangnya. Bukan makan sikit-sikit, makan puas dengan sambal kicap lagi. Dalam hati melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hasil bumi ini, dia di dalam tanah boleh tinggal lama, sepatutnya dia 3 bulan sudah boleh diambil. Sehingga 6 bulan sepatutnya sudah tidak elok. Tetapi Allah kekalkan dia elok. Allah kekalkan dia bagus. Maka kita menjadi. Itulah dalam Al-Quran dikata, saya lupa ayat. Astaghfirullahaladzim. Ayat tadi ingat Am nahnu zari'un, Allah kata. Ataukah kami yang menanamnya? Hal antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang tanam, menumbuhkannya, atau kami yang menumbuhkannya? Memang dia tanam, tinggal.
Agak-agaklah kalau kita ada tanaman, kita tanam tinggal tanpa siapa yang menjaga, dia tak akan jadi apa. Tetapi oleh kerana Allah yang menumbuhkannya, Allah yang menjaganya dan Allah yang mengeluarkan hasilnya, maka kita dapat. Kalau kita memang taklah, sebab kita siram, tidak jaga, tidak apa pun, tidak, tetapi dia boleh ada hasilnya. Begitulah sebenarnya dalam ayat Al-Waqi'ah ini banyaknya, di samping menceritakan hari pembalasan, tentang seksa kubur, tentang bahagianya mereka ahli syurga, tentang as-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal, ada 3 as-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin, kemudian ashabul shimal. Ada 3 kedudukan di akhirat nanti. Kita memang memohon doa kepada Allah supaya semua kita ini jauh daripada ashabus shimal. Yang kita kejar, wahai sahabat dunia, sahabat syurga sekalian, tentulah syurga, tentulah ashabul yamin. Kerana kita nak juga muqarrabin. Memang kita ni, target kita mestilah yang first class. Sebab itu kita pun beramal pun first class juga. Bukan kita target first class tapi amalan kita tidak ada kelas. Sebab itulah kita bukan main lagi. Kalau nak naik flight, nak naik itu semua nak ambil first class. Tapi bila amal untuk akhirat, tak tahulah kelas mana nak fikir. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga, first class, Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmatnya, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmatnya, maksudnya kita beramal dan nantinya amalan kita diterima, kita dijauhkan daripada azab, kita dijauhkan daripada melakukan perkara yang mungkar, kita diampuni Allah dan kita menjadi hamba yang taubat, sentiasa taubat. Sentiasa taubat, sentiasa istighfar, taubat, menjauhi dosa-dosa sesama manusia, sesama makhluk. Sebab Ahmad Sukar tu, dosa-dosa sesama makhluk ni susah. Susah kalau kita tidak mendapat kemaafan. Ada hutang bayar, jangan tak bayar. Sebab itu semua adalah perkara yang boleh menarik kita kaki kita sudah melangkah mahu ke syurga, tetapi ada lagi yang menarik kita untuk masuk ke neraka. Waliyazubillah min zalik. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah sekalian. Kita sebenarnya menjadi ahli syurga. Kita menjadi ahli syurganya, menjadi ahli yang maksudnya macam ni sebab kenapa bunda kata kita menjadi ahli syurga. Maksudnya kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati. Kita diberikan kasih sayang. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang. Berikanlah kami rahmat. Supaya kami beribadah kepadamu. Supaya kami menjauhi daripada perkara yang engkau tidak suka, ya Allah. Mudah-mudahan kami masuk syurga. Ya Allah, rahmatilah. Terimalah amal kami. Supaya kami mendapatkan tempat ashabul yamin tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Marilah kita baca doa selamat, mudah-mudahan kita selamat daripada dunia kita, selamat akhirat kita, kita dijauhkan daripada azab, kita dijaga daripada api neraka. Doa yang selalu kita baca di hujung itu memang itu doa itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.